Untuk bersama-sama di dalam siaran Al-Maroya pada hari ini, dan kita bicarakan daripada awal tadi tentang Allah mendengar keluhanku. Jadi saya telah pun menyebut sedikit tentang kisah Khawlah binti Tha'labah yang merintih, yang menangis, yang mengeluh, yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kesudahan hidup bersama dengan suami, yang mana apabila suami sudah melafazkan sesuatu yang boleh menyebabkan jatuhnya talak antara suami dan isteri. Jadi itulah yang kita kisahkan tadi, yang disebut sebagai zihar, apabila menyamakan anggota badan isteri dengan orang yang tidak boleh kita kahwini, seperti ibu ataupun nenek ataupun adik beradik. Dan juga setengah ulama mengatakan termasuk ibu susuan pun tidak boleh. Ya, jadi itulah ilmu sebagai seorang suami ini sepatutnya, Masya Allah, kena tahu semua benda. Sebab apa? Yang kita takut tersyasyul. Dia tak berniat tetapi tiba-tiba tercakap, ya, dibuatnya isteri itu seperti Khawlah bin Tha'labah. Tak apalah, boleh datang pergi jumpa dengan Rasulullah, bertanya. Tapi ada isteri yang buat tak tahu je lah, ya. Jadi hiduplah dia sekiranya mungkin menyebabkan jatuh talak, maka hubungan suami isteri itu takut menjadi haram, ya. Jadi semua dah faham. Maknanya sekarang ni boleh bertanya. Saya tanya ataupun puan-puan tanya? Kecil kepala dah. Bila takut saya yang bertanya. Yang muslimat kita yang 5 orang duduk di belakang atas kursi tu nampak dari jauh macam ahli panel forum. Dengan background dia cantik aja, ya. Takut yang panel ni pula nak kena tanya dengan kita, ya tak? Jadi silakan, sekiranya ada soalan dahulu saya raikan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, tadi Ustazah discuss berkenaan dengan izhar bagi suami yang lafazkan. Ya. Tapi macam mana pula kalau bapa mertua yang lafazkan zihar kepada menantu dia? Adakah jatuh talak kepada seorang isteri? Ini soalan yang sangat praktikal. Ya, selain daripada suami kita yang kata belakang kita sama dengan mak dia, apa lagi? Lutut sama dengan lutut mak dia. Bila masa dia duduk perhati lutut kita pun tak tahulah, ya. Contoh. Jadi soalannya ialah, selain daripada suami, siapa yang boleh menyamakan anggota badan kita dengan orang lain yang menyebabkan jatuh talak? Jadi bila kita bicarakan zihar ini, sebenarnya tajuk kita ini Allah mendengar keluhanku. Tetapi bila masuk sikit bab zihar, rasanya tidak salah sekiranya kita tahu. So kita anggaplah dia sebagai added value ke dalam perbincangan kita ini, ya. Rukun zihar ada 4 perkara yang kita perlu ingat, ya. Yang pertamanya suami. Tak perlu cerita dah suami tu apa. Ada orang bertanya, Ustazah, maksud suami apa? Kata Abi, hari ni kita Al-Maroya. Nombor 2, isteri. Nombor 3 ialah anggota badan yang disamakan itu mesti wujud. Kalau tak sebut anggota badan, kalau dia kata gelombang, bila isteri dia berjalan sama seperti gelombang mak dia berjalan. Macam mana rupa gelombang nak tengok? Tak boleh. Jadi gelombang tu tak termasuk dalam perkara ataupun anggota badan yang boleh disamakan. Yang terakhirnya iaitu sirah ataupun lafaz. Yang mesti ada lafaz. Kalau suami rasa dalam hati, macam mana isteri nak dengar? Tak boleh dengar. Jadi dia kena lafaz, ya. Itu rukun yang utama. Jadi anda tak termasuk dalam rukun ini, bapa mertua. Tak termasuk dalam rukun ini, maka bapa mertua sebutlah apa pun tak akan jadi zihar. Tak termasuk, ya. Cuma ada juga dalam beberapa perkara yang ulama berselisih pendapat. Contohnya dalam anggota badan ini, kata sebahagian besar ulama, ya, yang kita sebut sebagai jumhur, katanya mesti anggota badan yang haram dilihat oleh orang lain melainkan suami dia. Itu saja yang boleh disamakan. Kalau boleh dilihat oleh orang lain, mata, hidung, mulut, pipi, dahi, dagu, disamakan dengan mak dia,
tidak akan menjadi zihar sebab itu bukan anggota badan yang hanya boleh dilihat oleh suami. Ya, kemudian ulama sebahagian yang lain Hambali dan Maliki pula dia kata semua anggota badan sebutlah apa akan jatuh zihar jika disamakan. Tetapi pendapat yang kuat adalah yang pertama tadi. Maknanya anggota badan yang suami saja boleh lihat. Dan juga perbandingan suami itu. Dia kata isteri dia anggota badan ni sama dengan emak dia ataupun ibu susuan ataupun adik-beradik dia ataupun makcik dia. Dia seperti disamakan dengan ibu juga. Ya. Ada juga kalau mengikut Syafi'i, mazhab Syafi'i ada qaulul jadidnya, ada qaulul qadimnya. Kalau mengikut pandangan yang lama dia kata mesti disamakan dengan ibu atau nenek saja. Selain daripada ibu dengan nenek ni akan jatuh zihar. Ya, tetapi pandangan yang lebih baru, lebih terkini dia kata semua. Adiknya, kakaknya yang mana haram dinikahi oleh suami kita, jangan disamakan isteri kita dengan orang-orang tersebut. Jadi itulah dia balik kepada apa yang saya sebut di awal tadi. Bila mana disamakan, kena tanya maksud suami kita penghormatan atau penghinaan. Kalau penghormatan, tak jadi. Ya, kalau penghinaan, boleh jadi sekiranya niatnya itu untuk mentalakkan isteri, ya. Dan juga ada lagi beberapa isu yang lain seperti lafaz dia, kalau dia sebut sama bahu isteri dengan emak dia sama, jadi dia lafaz tu secara terang dah, dia kata sama. Apa dia? Bahu dengan bahu, terang, jadi tak payah tanya niat, memang itu sudah jadi zihar, ya. Kalau sekiranya dia tidak kata secara terang, tidak kata secara soreh, contohnya dia kata sekiranya Dinda masuk ke masjid ini, perut Dinda jadi macam perut mak saya. Sekiranya masuk masjid, kalau tak masuk, tak sama. Jadi jatuh ke tidak? Dia ada syarat tu. Syaratnya apa? Sekiranya masuk ke masjid, atau dia kata sekiranya pergi ke pasar malam, pasal dia tak nak isteri dia pergi pasar malam. Ataupun sekiranya pergi shopping hari-hari, setiap kali pergi shopping perut sama. Maksud dia tak tahulah. Ya, kalau mengikut itu, kalau sekiranya dia tidak jelas, maka kena tanya niatnya. Apa niatnya begitu begini, ya. Dan banyak sebenarnya apa yang perlu diketahui oleh seorang suami. Isteri ini pun alhamdulillah, sekiranya suami itu orang yang berilmu, maknanya dia boleh mengatur kita sebagai isteri yang solehah. Ya, jadi apa benda yang kita tidak arif, kita boleh minta pandangan suami. Tapi takut sama-sama tenganga. Jadi bila dah berlaku, kita pun buat ijtihad sendiri. Dan kita kata tak apa, suami kata, bawa tak tahu je, jangan cakap orang. Kan? Jadi itulah masalah yang mungkin boleh timbul. Jadi sedikit sebanyak tentang zihar, ya. Dan kita kembali kepada bagaimana Allah mendengar keluhan. Ya, bukan saja dalam soal zihar, soal isteri yang ditalakkan oleh suami. Hati-hati juga, kadang-kadang suami kata baliklah rumah mak awak, saya tak nak tengok awak lagi dah. Kalau suami kata begitu, kena tanya niatnya, sebab ini boleh jatuh talak sekiranya ditanya apa maksud suami. Ya, dan sekiranya berlaku sedemikian, jatuh talak dan sebagainya, isteri ini sayang sangat suami, seperti Khawlah ini. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita nak suami kita itu, kita tak nak orang lain. Kita tahu suami kita mungkin tak sengaja, mungkin dalam keadaan marah. Mungkin suami kita tidak tahu apa yang disebut menyebabkan jatuh talak, sebagai contoh, kan. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita buat seperti mana yang Khawlah buat. Sebab itulah ajaran yang paling berkesan. Ajaran apa dia? Ajaran Al-Quran. Ya, apa yang dibuat oleh Khawlah, memang dia sedih, memang dia menangis, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk meminta doa, sehingga Allah pun mendengar permohonan permintaan Khawlah itu tadi, dan akhirnya lambat laun. Yang penting kita kena sabar. Okey, orang perempuan dengan sabar ni tak boleh berpisah jauh. Ya, dan kita tahu sabar ini Allah kata dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan dicukupkan kepada orang yang bersabar itu pahala yang tak ternilai. Nak tengok
besar mana pahala orang yang sabar, tak boleh nak tunjuk, tak boleh nak tengok, tak boleh nak sebut dengan kata-kata pahala orang yang bersabar. Sebab itu susah nak sabar. Kadang-kadang kita ada masalah, kita pun tanya orang, saya dah lama dah sabar, sekarang tak sabar lagi dah. Lepas tu kita ingat balik, ya Allah, besarnya jihad orang yang sabar. Bayangkan kita puasa. Orang dah biasa puasa, dia tak rasa apa dah. Lupa lapar dah kan. Sampai kan nak buka puasa tu pun, nak buka puasa sekejapnya, sekarang dunia nak kiamat. Padahal iman dia kuat. Tapi zaman-zaman kecil dulu, masa baru-baru belajar puasa, ya Allah, pukul 4 tu habis. Satu rumah dah ada berguling. Nak berjalan tak larat dah. Berguling daripada dapur ke ruang tamu masuk bilik, pergi ke ruang makan. Pukul 4 tengok apa ada atas meja. Tak ada apa lagi pukul 4. Masa tu baru terasa orang yang berpuasa ini kalau tak sabar tak jadi satu hari puasa. Tapi ingat balik, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Patutlah Nabi kata, orang yang berpuasa itu sudah pun separuh daripadanya menyempurnakan sabar. Orang yang puasa itu dia dah setengah dah dirinya tu sedang sabar. Setengah lagi dia kena kuatkan iman dia untuk bersabar. Jadi perempuan ingat ataupun tidak kisah Asiah isteri kepada Fir'aun? Kalau sebut nama Asiah isteri kepada Fir'aun, yang kita ingat apa dia? Apa dia yang pertama? Sikat rambut. Apa dia? Yang kita selalu ingat tentang Asiah ialah seorang yang sabar, yang tetap beriman kepada Allah walaupun suaminya sendiri mengaku sebagai Tuhan, yang tidak beriman kepada suaminya tetapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ke hujung hayatnya pun dibunuh oleh suami sendiri kerana dia tidak mahu beriman kepada suami. Beriman macam mana? Sebab suaminya mengaku Tuhan, maka beriman kepada suami itu yang dimaksudkan oleh Fir'aun sebagai taat kepada dia. Tapi Asiah tak boleh. Asiah tak mungkin sebab Asiah sudah kuat imannya kepada Allah. Jadi sehingga macam mana Asiah dihukum mati, ditelentangkan di atas 4 batang kayu yang dipaku kepada seluruh anggota badannya, kemudian dibiarkan di situ sehingga mati. Tetapi yang menyebabkan Asiah sabar dan Asiah tetap tenang, Asiah berdoa. Asiah memohon kepada Allah, biarlah semuanya berakhir dengan baik. Apa yang berlaku, Allah buka hijab sehingga Asiah nampak rumahnya dalam syurga. Bila Asiah nampak rumahnya dalam syurga yang begitu indah, yang tak boleh kita cerita dengan kata-kata, apa yang jadi, jadilah. Aku sudah nampak tempatku di syurga. Hijab itulah yang Allah buka sehingga orang-orang yang sebegini redha dengan siksaan manusia. Jadi itulah seperti mana yang berlaku kepada Asiah. Setelah kita sabar, kita kena redha. Dan mohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tidak ada kuasa lain yang akan membantu kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kupas sedikit lagi nanti tentang Allah mendengar keluhanku sebentar nanti.